9 orang mati dan sejumlah lagi cedera dalam tanah runtuh di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Kara. Laluan Kuala Lumpur Pantai Timur putus, ratusan kenderaan terkandas. Kejadian tanah runtuh tu tak disangkalah. Difahamkan pemandu bas ni nampak sesuatu yang akan berlaku. Dengar dentuman kuat, macam buruh. Satu kali. Air itu memusingkan bas dia tu menghala balik ke Kuala Lumpur. Kita tak sangka tempat tu boleh berubah. Kita nampak kaki dia saja. Yang lain kita tak nampak. Berada di lereng-lereng bukit dan mayat-mayat bergelimpangan. Rasa ngeri dan menakutkan. Paling tidak mengisahkan diri saya sendirilah. Dia bukan batu kasih orang mati, dia air kasih orang mati. Lebuh Raya, Kara. Laluan menerusi lereng-lereng bukit ini akan sentiasa dipenuhi kenderaan, lebih-lebih lagi di kala tiba musim percutian. Namun pada tahun 1995, tiada siapa menyangka kesesakan lalu lintas luar biasa serta hujan lebat yang berterusan telah meninggalkan detik hitam dalam sejarah negara. Saya ibaratkan dia sebagai tsunami kecil lah. Mungkin kita tidak dapat membayangkan suasana sebenar kejadian di mana pada waktu itu terdapat sebuah terowong sahaja. Sewaktu kejadian pada tahun 1995, aliran trafik dikatakan sungguh luar biasa dengan kehadiran kenderaan yang begitu banyak. Hujan yang lebat, jalan yang sempit merupakan satu faktor utama di mana menyebabkan ramai mangsa yang terkorban. Pada 30 hari bulan 6 tahun tersebut, Saya punya suami kerja tengah hari, saya senang. Pasal keluar jalan-jalan masa itu hujan lebat. Apabila pandang ke arah Bukit Genting itu memang tak nampak, gelap. Jam 5.30 petang, Lebuh Raya ini dipenuhi dengan kenderaan yang baru pulang dari tempat kerja. Oleh kerana hujan lebat selama 3 hari tanpa henti, langit menjadi gelap lebih awal daripada kebiasaannya. Tapi saya teruskan perjalanan saya dan apabila sampai di buka terowong Genting Sempah, kereta dah mula tidak berjalan. Situlah mungkin tanah ataupun air berada dalam terowong. Saya tengok macam saya cakap suami, kamu fikirlah, saya orang baliklah. Dia cakap macam mana balik. Belakang Maya motorkar. Jadi saya berkeputusan untuk naik ke Genting dan turun semula di sebelah sana selepas roundabout tu, ikut jalan lama. Namun keputusan untuk melalui susur naik ke Genting menuju Jalan Lama bukanlah tindakan yang wajar pada petang Jumaat itu. Apalah, saya keluarlah. Saya angkat satu payung, saya panggil dua orang, tak mau sini tunggulah. Baliklah, tak boleh jalan lagi lah, sudah lama tunggu. Oi, dua orang jangan tunggu, sini tak boleh jalan lagi, pokok jatuh. Mau tolong orang mah. Memang masing-masing suruh honor belakang supaya kereta yang di hadapan ni boleh honor. Tapi masa itu di bawah pun dah padat dengan kenderaan. Dengar dentuman kuat, Satu kali. macam buruh. Dia orang cakap, ya banyak orang sudah jatuh. Jadi tempat bunyi tu saya menolak tengok tanah tu dah, pokok-pokok tak nampak tanah masa itu. Pokok-pokok tu nampak mengelongsor turun. Arus yang deras itu bukan sahaja menghanyutkan pokok-pokok besar, bahkan turut mengheret kenderaan dan mangsa jatuh ke dalam gaung di sekitar kilometer 35 hingga 39 Lebuh Raya, Kara. Saya macam jalan pusing balik tengok. Maya orang missing cakap. Maya orang sudah jatuh loh, bas sudah jatuh loh. Saya terpandang satu mungkin pajero ataupun apa berwarna putih melambung lah, macam pam pecah.
saya jalan balik cari suami. Sekurang-kurangnya 21 terkorban dan 23 yang lain cedera apabila tebing jalan susur ke Genting ini runtuh Jumaat lalu. Semasa sampai di tempat kejadian, keadaan pada masa itu agak terlalu cemas. Mayat berkelempangan di atas jalan dengan bercampur lumpur dan batu. Rasa ngeri dan menakutkan. Tebing ini runtuh dan mengakibatkan sekurang-kurangnya 21 terkorban dan mencederakan 21 yang lain. Dan ketika itu juga, semasa kami mengangkat mayat-mayat ini, kita masih dapat mendapati pergerakan tanah sikit-sikit jatuh ke bawah. Cemas dan mendebarkan, mereka yang terbabit dalam operasi menyelamat terkedu seakan tidak percaya apa yang berlaku di hadapan mata. Dengan keadaan tanah yang masih tidak stabil, kerisauan mereka cuma satu, mungkinkah ada runtuhan kedua? Masih ada lagi mangsa yang terkapar-kapar dalam kolam. Kami nampak air dari penuh atas jalan raya tu mengalir turun ke bawah. Kemudian nampak beberapa kenderaan berada di lereng-lereng bukit dan mayat-mayat bergelimpangan. Orang ramai ada yang menjerit oi dengan keadaan cemas. Sokongan air yang dikatakan melimpah dan menjadi punca tebing runtuh pada petang Jumaat. Perdana Menteri yang berada di luar negara diberi maklum balas mengenai nahas itu. Kita tak sangka tempat tu boleh berubah. Boleh berubah menjadi kawasan malapetaka sebagai contoh. Ya, daripada tempat yang elok dipenuhi oleh hutan, pokok-pokok. Jadi bila berlaku tragedi, kawasan itu dah jadi macam satu kawah atau satu lubuk lumpur. Memang kawasan tu kita kata-kata, tapi bila terjadinya bencana alam ni, saya tengok dia dah jadi kawasan macam lombong lah, dah berlumpur dah apa semua kan. Saya ibaratkan dia sebagai tsunami kecil lah. Tsunami kecil itu sekaligus meranapkan permukaan lereng bukit. Dikatakan mayat mangsa kejadian ditemui sama ada dalam keadaan tersangkut di celah pokok, tertimbus dengan tanah ataupun hanyut di dalam selut akibat arus deras menuruni lurah yang bertakung. Mutakhir mengenai tragedi di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak. Ini visual yang baru kami terima mengenai kejadian tebing runtuh itu. Perhatian, perhatian, perhatian. Satu panggilan kecemasan. Tanah runtuh beralamat berhampiran terowong Genting Sempah, Lebuh Raya, Karak, Kuala Lumpur. Pasukan petugas sila ambil perhatian. Masa pasukan kami tiba di tempat kejadian, hari telah berangsur gelap dan keadaan masa itu dipenuhi oleh orang ramai dan juga pasukan penyelamat. Di waktu sama, sepasukan Regimen Askar Melayu Diraja yang baru pulang dari latihan kawat di Kamp Wadiben, Kuala Lumpur kebetulan melewati tempat kejadian dan turut membantu mengeluarkan mangsa. Detik tragik ketika itu menggemparkan seluruh warga negara. Susur kedua-dua hala menuju ke pantai timur terpaksa ditutup sehingga menyebabkan kesesakan lalu lintas yang amat teruk. Selain ambulan, apa sahaja jenis kenderaan yang berada di tempat kejadian digunakan untuk menghantar bangsa ke hospital. Selain kawasan nahas, Hospital Kuala Lumpur juga menjadi tumpuan sejak petang semalam. Menteri Kesihatan Chua Jui Ming membuat lawatan keduanya pagi tadi. Timbalan Perdana Menteri dijadual melawat mangsa ini esok. Sehingga petang, driver truk masuk ke jalan sebelah kanan, dia terus naik ke atas sampai saya dekat terowong tu, tengok orang dah ramai lah kat sana. Dah kebetulan sampai situ, mana kami terus bagi untuk menyelamatkan anggota-anggota yang masa-masa yang banjir lumpur tu. Di kejadian tebing runtuh itu, setakat ini 16 mangsa telah dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur. Sehingga petang tadi, bomba mengesahkan satu terkorban dalam kejadian itu. Saya telah diarahkan oleh saya punya pegawai supaya memberi bantuan, supaya mengangkat mayat-mayat daripada dalam lumpur tu angkat untuk dibawa